berada, macam itulah dia seperti nak berdiri untuk melakukan solat. Seperti orang yang nak melangkah masuk dalam kabel car, ya? Dan kemudian perasaan terujanya itu, gembira di dalam itu, macam itulah kita saat kita nak melakukan solat tarawih. Please, kerana ini penting. Sebab ini adalah ciri orang itu diterima atau tidak. Kalau tak terima jadi apa? Kasarnya, Masya Allah. Tapi itulah dia, apa dia? Orang yang kalau tak diterima tergolong dalam golongan celaka. Kita tak nak orang celaka, kita nak orang yang berbahagia. Okey, please. Okey. Ramai direktor yang ada di sini, Masya Allah. Okey, action. Ada yang kena kayak pula tiba-tiba. Dia nak semayang tarawih. Okay, please. Dia nak pergi bintang. Tolong sejujurnya bagi, ya. Sebab dia nak buat. Sebab malam ni insya-Allah kita nak buat. Sebab yang kita buat inilah yang baru namanya menggamit kasih Allah. Bagaimana mungkin dalam muka yang paling kelak kita berdiri di hadapan Allah dan kemudian kita mendambakan kasih Allah Subhanahu wa taala? Maka jawapannya adalah jangan harap. Please. Ini momen yang paling penting untuk kelas kita pada hari ini. Tengok seorang-seorang, ya. Bagi markah pada seorang-seorang. Okey, saya nak tengok daripada atas. Okey. Macam suasana orang yang akan solat tarawih. Please. Boleh nampak kan? Oh, Masya Allah. Bilanya kat sini rupanya, Masya Allah. Fadlan minallah wa ni'mah. Kawan nak action dah, Masya Allah. Okey, tolong tengok, ya. Tolong tengok dia orang akan buat macam mana cara orang yang happy, yang gembira, yang tenang. Okey, boleh nampak? Okey. Farhan nampak yang hujung sana, ya? Tengok semayang, tengok orang macam mana ni, Masya Allah. Ini jeling orang, Masya Allah, ya. Farhan yang hujung sana, Farhan. Okey. Wajah suadab yang kita maksud macam mana? Batu bintang, ya. Macam pakar juri profesional, Masya Allah, ya. Dia memang pakar-pakar, dia akan batuk sedikit terlebih dahulu. Okey, please, ya. Yang ujung sana, yang ujung sini tu macam ada masalah sakit, lebih berbuka lebih banyak, mungkin cincau agaknya. Dari 5 saya bagi 5. Bagilah tepukan, please. Okey, nampak tak? Maknanya Masya Allah, Farhan dia nampak, dia buat penelitian daripada 5, dia kata orang yang macam tu kalau lakukan tarawih dia dapat 5 markah. So please tengok muka Hakim, Hazim. Orang solat tolong jangan peduli walau orang panggil nama apa kan. Oh, syok sebab dapat 5 Farhan, Masya Allah, ya. Okey, Najihah, tolong yang nombor 2 daripada belah sini. Berapa markah? Okey, nampak, ya. Tenang, ya. Puas. Macam Sayyidina Ali pun ada, macam Sayyidina Abu Bakar pun ada, macam Sayyidina Osman pun ada. Please bagi markah berapa? 2 daripada kiri. 2 markah dia bagi. Oh, okey. Tak terkejut nampak, terus terbangun, Masya Allah. Okey, sorry, ya. 2 dari kiri, bukan 2 markah saja, Masya Allah, okey. Macam makin hilang. Apa jadi teruk kat depan ni? Okey, tak apa, bagi markah, please. 5. Ada apa-apa? Ada apa-apa ke? Tak ada kau. Nampak, juri dia tidak ada kena-mengena dengan sebarang kepentingan. Itu garanti yang diberi oleh juri. Alhamdulillah, nampak, ya. Alhamdulillah, supaya jangan dipertikaikan, Masya Allah. Okey, mana nombor 2 tadi? Nombor 2, please. Nombor 2 daripada kiri. Okey, man. Dia juga bagi 5. Okey, please, sekarang ni tolong buat. Kita biasa semayang kat masjid Al-Fatih. Dan kita tengok orang solat pada rakaat yang ke-8.
macam mana muka yang biasa orang buat ketika solat tarawih? Please. Tolong tengok depan dan sahkan betul atau tidak, jangan bagi markah. Okey, pada rakaat ke-8. Sejuk hati kan? Tapi betulkah itu berlaku, masya-Allah? Pada rakaat ke-8, rakaat ke-8. Okey, tolong tunjukkan muka ketika orang menuntut ilmu di bulan Ramadan. Tiba-tiba tak nafas. Ya? Yang bukan suada, bukan suada, tetapi ashqiya, muka ashqiya ketika menuntut ilmu. Tolong tunjukkan pada saya. Okey. Macam mana? Please tunjukkan sebab kawan-kawan nak tengok please. Supaya kadang-kadang kita tak nampak sehingga kita nampak cermin, kita rasa kita okey. Rupanya penting untuk kita faham antara maqbulin dan mardudin, please. Okey, tunjukkan. Okey. Okey, baik semua yang saya kasih sekalian. Nampak tak? Jom kita buka folder sekejap. Boleh? Okey, satu folder apa tadi? Ibadat. Dan apa wajah orang yang buat ibadat? Macam mana bentuk wajah dia orang? Masa tadi kita berdiri tak solat, tarawih, nak tadarus, datang ke majlis yang macam ni. Sedangkan datang ke majlis macam ni, malaikat sedang bergembira dan menepuk kompang seolah-olah seluruh pahala sangat diberi oleh Allah. Maknanya malaikat berbangga, seolah-olah malaikat di langit bercakap tentang hamba-hamba Allah yang duduk dalam majlis ilmu di bulan Ramadan. Tak sudah-sudah mereka bercakap dan mendoakan. Maknanya kita buat benda yang sangat besar, patutnya kita gembira. Tetapi bagaimana rasa dalam hati kita? Kadang-kadang kita boring, ya. Bila kita boring sebenarnya dalam yang tak gembira. Sebab bila dalam tak gembira, dia akan tunjuk dalam bentuk boring, alah malas, alah tak best lah. Sebenarnya tak best tu kenapa? Cubalah sekarang ni adalah okey, semua yang saya kena datang kita ke semua. Kenapa? Sebab kita akan mendapat setiap orang RM300. Macam mana muka? Terus jadi macam wow, megah muka, flashy. Okay? Tetapi oleh kerana kita tak nampak, bila kita tak nampak, kita buat amalan orang ashqiya. Maka kerana itu semua yang saya kasihkan, bila kita tengok cuti-cuti Malaysia, kita tengok wajah kita. Dan wajah itulah yang kita kena buat masuk kelas. Wajah itu kita kena buat masuk kelas. Kenapa? Sebab kita kena guna trik yang sama. Apa triknya? Baik, apa trik dia? Soul. Apa itu soul? Jiwa, hati, roh dan body dalam satu sistem. Betul tak? Okey, bila roh tak best, jiwa tak best, apa jadi pada body? Dia tunjukkan muka tak best. Mana oleh kerana dalam sistem, jom kita guna trik yang sama. Kita nak ajar supaya dia boleh jadi gembira, fizikal kita buat gembira. Okey, saya nak sekarang ni masya-Allah dalam dewan ini, please buat muka paling gembira. Paling gembira. Saya nak tengok, please. Siapa buat dapat pahala insya-Allah. Oh, cuba bayang kalau macam ni kita duduk, ya, tarawih. Kita duduk melakukan ketaatan. Baik. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Tak ada siapa yang rugi. Siapa dia? Oh, syaitan juga disalahkan. Tak ada kena-mena syaitan. Tak ada kena-mena you. Dia kata tiba-tiba syaitan juga. Baik, yang rugi adalah kita bila kita tak buat apa yang tu. Sebab bila kita senyum, yang puas adalah kita. Bila kita puas, kita paling gembira. Kata pakar bahawa sesungguhnya bila kita gembira, umur kita kian meningkat, wajah kita kian manis, ya, walaupun tidak punya tai lalat ialah orang yang punya tai lalat pemikat jiwa, alhamdulillah itu satu kelebihan, alhamdulillah, ya. Tetapi bagi kita yang biasa-biasa, masya-Allah, akan Syafiq, anda mengingatkan saya pada pembaca TV3 seorang yang begitu terampil, ya, bila dia dapat kamera. Tak tercabar pun walaupun dengan pujian, ya. Ini menunjukkan ketenangan dalam jiwa, ya. Orang kalau tak tenang dalam jiwa, melompat tadi tuan-tuan, terkejut saya kan. Tetapi bila orang kutuk, masya-Allah, mereput macam reput frost. Reput frost ni yang macam yang salji yang mentah gunung Everest, ya, terus berubah jadi muka orang reput frost. Maka itu masya-Allah dalaman kena baik. Baik, semua yang saya kasih sekalian. Okey.
Boleh ke bagi tepukan paling gemuruh untuk sahabat saya? Terima kasih. Kita buat saya pun saya lupa ingatkan kita tunjuk kuliah sampai ke waktu berbuka ya. Semua yang saya kasih sekalian, mari kita semua buat apa dia? Kita jauhkan daripada golongan asyqiya dan kita boleh plan dalam diri kita. Dengan harapan datangnya kita bersama-sama ada manfaat untuk hari ini. Ada manfaat yang kita bawa balik supaya doa yang diaminkan oleh jamaah dibacakan oleh imam pada setiap malam sama ada kita sedar atau tidak. Itu adalah tentang kita yang berbahagia dan gembira. Sebab apabila berbahagia, Rasulullah pernah dalam peperangan Uhud, tuan-tuan, bila Rasulullah diserang oleh tentera Khalid Al-Walid. Ketika dia belum Islam kan, Khalid Al-Walid bila masuk Islam, Masya Allah, macam nama orang sahabat saya tadi. Tetapi tuan-tuan, Khalid Al-Walid ni, saya boleh cerita tapi jangan ikut dia. Boleh tak? Kenapa saya kata Khalid Al-Walid saya boleh cerita jangan ikut? Sebab kalau Khalid Al-Walid datang dalam program ni, kita dah tahu dia datang. Tahu tak kenapa dia datang? Kita boleh dengar dia datang dan dia Al-Khalid. Kenapa? Sebab Khalid tidak pernah berjalan melainkan di pinggang ada 8 bilah pedang. Tolong jangan tiru aksi di rumah. Tiba balik kampung kali ni, Masya Allah, pelan-pelan. Khalid Al-Walid. Lepas tu saya kata, dengar, jangan buat Khalid Al-Walid. Dan dia memakai serban. Pada serbannya dicacapkan anak-anak panah pada kepala dia. Cuba bayang, khatib nak baca khutbah, tengok Ittaqullah. Tengok seorang, Masya Allah, hilang skrip khatib, Masya Allah. Nak bagi tahu Khalid Al-Walid ketika belum Islam, Masya Allah, ganas, ya, ganas menyusun strategi menyerang Rasulullah. Dan nak cerita ni adalah Rasulullah bila Rasulullah diserang daripada arah belakang dan barisan tentera Islam kucak kacir pada ketika itu. Dan pada saat itu Rasulullah jatuh dalam lubang yang dibuat oleh orang kafir. Dan Rasulullah memakai baju besi pada ketika itu. Dan kemudian 2 pin baju besi telah meradap rahang Nabi, yang menyebabkan 2 geraham Nabi tercabut daripada dalam. Darah menitis begitu banyak keluar. Dan pada saat itu sahabat wanita yang duduk di belakang tampil turun daripada bukit untuk duduk di barisan hadapan. Dan pada saat tersebut apa yang mereka kata? Yang pertama, kami nak cari di manakah Rasulullah. Dalam keadaan musuh yang datang, panah begitu banyak yang diambil daripada kedudukan ahli-ahli panah yang duduk di tempat yang patutnya orang Islam duduk. Dan kata seorang sahabat, perempuan sahabiyah, ketika Rasulullah SAW bangun daripada lubang tersebut dan Rasulullah mendaki naik ke atas, bercucuran darah merah keluar daripada pipi Nabi, besi masih melekat di dalam itu. Dan kata sahabat, ketika kami datang dan anak panah penuh di atas kepala Nabi dilepaskan oleh orang-orang kafir, dan pada saat itu kami lihat Rasulullah memberikan senyuman paling manis buat kami. Rasakan tak? Kenapa dalam keadaan anak panah yang begitu teruk, luka yang paling dahsyat, musuh sedang menggempur daripada arah belakang mematahkan, tetapi Rasulullah masih tersenyum? Tolong jawab, kenapa semua yang saya kasih sekalian? Sebab dalam diri Nabi punya ketenangan yang Allah nak bagi pada kita dengan sebab kita melakukan semua proses dalam bulan Ramadan. Kita masuk, jangan layan kita punya dalaman yang tak baik, lawan dia. Lawan lagi dan lawan lagi, kita akan dapat. Maka semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian di penghujung ini, ya, dah penghujung. Di penghujung ini saya teringat, tuan-tuan, ayat Allah yang berbunyi. Jom kita fokuskan di penghujung ni untuk fokus yang lebih baik supaya kita keluar mendapat manfaat yang besar. Allah sebut dalam Al-Quran, qul hal yastawil a'ma wal basir. Apa maksud dia? Adakah antara orang yang jelek? Allah tanya. Kita datang ke majlis ini
untuk menjadi orang yang jelek daripada buta. Saya pernah kisahkan kisah ni dalam Radio IQ, dalam rancangan Uswah Nurani ya. Bila saya baca tentang tafsir tersebut, saya jumpa satu kisah di luar daripada tafsir. Tajuknya simple. Apa dia? Tajuknya adalah commuter. Is it clear? Commuter. Kita tahu komputer dalam keadaan dalam dia macam mana? Ketika bukan waktu puncak. Aman kan? Tenang, rasa selesa. Orang yang duduk dalam komputer tu bersembang. Ada yang baca surat khabar, ada yang baca majalah. Kalau penat mungkin ada yang tidur. Sampai ke stesen, orang yang sampai ke destinasi turun, pintu terbuka secara automatik dan orang baru masuk datang dan ambil tempat. Untuk ringkaskan cerita, dalam satu coach, satu gerabak, sampai ke satu stesen, pintu tiba-tiba terbuka. Bila pintu terbuka, masuk seorang lelaki, seorang ayah dengan anak umur 4 tahun, umur 3 tahun. Anak laki-laki 2. Maka si ayah, dia berdiri mencari tempat kosong. Maka dia jumpa satu tempat kosong. Dia duduk. Dia sandarkan kepala dia. Dia pejamkan mata dia. Dia tenggelam dalam dunia dia. Semua yang saya sayangi di sini. Apa yang berlaku pada 2 orang anak lelaki tadi? 2 orang anak laki-laki yang tak diperhati oleh ayah sebab ayah dia tidur. Mereka lari mundar-mandir dalam kereta api tersebut. Berlumba daripada hujung ke hujung. Hentak tumit sekuat-kuat yang mungkin. Yang menang bersorak gembira, yang marah tak puas hati. Lawan pula panjat tiang siapa sampai boleh sentuh shilling gerabak tu dulu. Seorang duduk sini, seorang duduk sana, panjat. Bila sampai atas, yang menang seronok. Tuan-tuan tahu ada tempat gayut. Bergayut 2 orang ni lalu atas kepala orang dalam gerabak tersebut. Sampai belah sana, dan sehinggalah saya kira ini puncaknya, si abang berlari sambil tepuk surat khabar orang yang baca surat khabar dan jatuh surat khabar. Adik pula ketika itu tengok mana orang yang baca buku untuk dia tepuk supaya jatuh buku orang. Saya nak tanya kita semua, sakit hati tak? Kalau kita berada dalam gerabak itu, sakit hati tak? Lebih sakit bila? Lebih pedih dan sakit hati bila? Bila tengok pada ayah. Dalam ramai orang itu, maka ada seorang yang dia bangun. Cerita ni cerita seorang ni. Maka dia bangun, dia duduk kat sebelah lelaki ni. Dia pegang peha lelaki-lelaki tersebut. Lelaki-lelaki ini, ayah ni tersentak. Dan disebut dengan nada yang paling perlahan dan beradab. Apa dia kata? Saudara, maafkan saya menegur. Anak saudara sangat ganggu kami semua dalam gerabak ini. Ayah pada ketika itu baru tersedar. Dia tengok anak dia sedang bergumpal 2 orang pada ketika itu. Malu mukanya. Dia terus bangun untuk pergi pada anak dia. Dalam bilangan 3 dia berjalan. Tetapi kelihatan dia tak kuat. Kemudian dia patah balik, duduk. Tetapi kali ini bukan menyandar, tetapi membongkokkan kepalanya. Kedua telapak tangannya ditekukkan ke mukanya. Dan dia menangis dengan begitu kuat. Kelihatan air mata keluar daripada celah-celah jarinya. Dan dengar rengikan tangisan seorang yang menangis menahan beban dalam hatinya. Pada ketika itu, yang kawan tegur tadi datang pertanyaan, kenapa dia menangis? Maka dirisik, saudara, mungkin ada yang saya boleh bantu saudara. Pada ketika itu, dia kata apa dia? Dalam keadaan dia cuba tarik nafas untuk berhenti menangis, tapi dia bercakap dalam nada esakan dan tangisan. Dia kata apa dia?
Dia kata, saudara, dia cakap pada orang yang tegur dia tadi, saya ada seorang isteri yang saya sangat sayang, 2 orang anak yang menjadi makna kehidupan saya. Isteri saya dia selalu kena sakit pening kepala. Sakit pening kepala yang bersangatan. Sehinggalah bulan sudah, ketika satu hari Minggu, sedang dia masak di dapur, saya dengar dia menjerit kesakitan. Saya meluru ke arahnya, dan alangkah terkejutnya, saya mendapati dalam keadaan tubuhnya kejang. Buih keluar daripada mulutnya, dan dalam keadaan mata putihnya memenuhi seluruh ruang matanya, dan dengar bunyi rengekan kesakitan daripadanya. Saya tak pernah tahu dia kena yang macam ni. Saya rangkul tubuhnya, saya terus bawa ke kereta, saya pecut ke hospital. Sehinggalah dihantar ke hospital pakar. Dan sehinggalah doktor panggil saya, dia bentangkan segala analisa. Pada ketika itu doktor sebut pada saya, isteri tuan kena sakit Lamington. Satu ketumbuhan telah ada sebesar bola golf yang menekan daripada cranium ke bahagian otak, menyebabkan dia sakit, dan hari ini dia telah menutup saraf-saraf penting dan beberapa bahagian motor dalam otak dia. Dan dia kata, dan sekarang dia tak mampu cakap. Doktor sebut, kita sedang berlumba dengan masa. Kita cepat, isteri saudara dapat diselamatkan. Kita lambat, isteri saudara akan meninggal dunia. Saya tak pernah fikir saya akan berpisah dengan isteri saya. Maka saya tak ada tangan untuk benarkan buat apa saja rawatan. Dan tuan-tuan, dia cerita apa dia? Yang menjadi masalah pada saya yang saya tak jangka adalah mereka, anak-anak ini tidak boleh jumpa dengan ibu mereka sepanjang tempoh perubatan. Menyebabkan 2 orang anak jadi anak yang sangat murung, yang tak nak main, tak nak bergaul, tak nak berkawan, hanya menyendiri dalam bilik masing-masing. Selepas seminggu, lepas 2 minggu, malam-malam saya dengar bunyi menjerit kerana mereka tersentak, terjaga dalam tidur dan memanggil mama, mak mereka. Dan saya nak kongsi dengan saudara, dia kata apa dia? Saya pergi ke hospital. Isteri saya sentiasa leleh air mata dan sebut, saya tak pernah berpisah selama ini dengan anak-anak kita. Tolong izinkan doktor, minta izin pada doktor untuk mereka melawat saya. Saya jumpa doktor, doktor tak benarkan. Selepas berlalu sebulan, anak saya sakit dan demam. Mereka tak nak main, kurus dan cengkung mereka berbanding biasa, hanya tidur di bilik masing-masing dan tersentak pada waktu-waktu tertentu. Maka hari semalam, saya pergi ke hospital. Isteri saya pegang tangan dengan begitu kuat dan cakap pada saya, abang, sekiranya dengan sebab kos peralatan yang perlu dikendali menyebabkan anak tak boleh ziarah saya, tolong keluarkan semua duit dalam akaun saya. Hanya satu yang saya nak pada saat ini adalah jumpa dengan anak-anak saya. Pada masa itu saya pergi jumpa doktor dan saya cakap dengan tegas, apa keadaan dan cara sekalipun, saya nak bawa anak saya jumpa dengan ibunya, dengan mamanya. Dan doktor dengan susah hati, dengan payah membenarkan dalam tempoh 15 minit pada hari esok. Saya nak kongsi dengan saudara apa yang berlaku malam tadi. Saya balik, saya panggil anak saya, berjalan dalam keadaan longlai. Mereka baring atas 2 riba saya. Saya usap ubun kepala dan saya sebut pada mereka, abang, adik, hari esok kamu akan dapat jumpa dengan mama. Saudara tahu apa yang berlaku? 2 orang anak saya melompat pada ketika itu dengan penuh gembira, berlari ke seluruh bilik, menyelongkar baju mana nak pakai, melukis lukisan dan mengeluarkan pensel warna untuk melukis. Saya tanya kenapa? Nak tunjuk pada mama. Saya ajak mereka makan, tak nak, kami nak mama suapkan makanan. Saya tak tahu pukul berapakah mereka tidur, sebab mereka keluar yang mereka cerita dengan penuh gembira adalah mama, mama dan mama. Sampailah tadi, saya balik ke rumah untuk ambil mereka. Dan saya tengok mereka telah bersiap.
Dan dalam poket mereka telah ada lukisan yang kromot. Dan pada ketika itu dia kata, "Papa, cepat kami nak jumpa Mama." Ya, saya kata, kita dalam perjalanan. Saya tutup semua pintu. Bila saya nak menutup pintu pagar, telefon saya berbunyi. Anak saya tarik dan kata, "Cepat Papa nak jumpa Mama." Dan ketika telefon berbunyi, saya angkat dan menyebut nama saya. Ya, itu nama saya. "Saudara, ini panggilan daripada hospital." Ya, dan saya ingatkan pada doktor, "Ingat, hari ini hari izinkan anak jumpa dengan emak dia." Dan di hujung talian bagi tahu pada saya, "Saudara, segera datang ke hospital. Isteri saudara telah meninggal dunia." Saudara, segera datang ke hospital. Isteri saudara telah meninggal dunia. Berita tersebut saya dapat, anak saya tarik seluar saya dan panggil, "Papa, cepat kami nak jumpa dengan Mama. Papa, cepat kami nak Mama suapkan kami makanan. Papa, cepat, kami rindu pada Mama." Pada saat itu dia kata, saya tak ada bahasa saya nak cakap pada dua orang anak. Yang kamu sekarang ini telah jadi seorang anak yatim dan Mama tak ada dengan kamu sampai bila-bila. Maka kerana itu semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, saya masuk dalam komputer. Dan dalam komputer saya dapati anak saya sangat mengganggukannya. Maka dia kata apa dia? "Sekiranya kamu dapati anak saya memang begitu, saya benarkan kamu untuk tampar mereka, pukul mereka dan ajar mereka agar mereka pandai berakhlak dan beradab. Kerana sebentar nanti mereka akan tahu hakikat bahawa ibu mereka telah meninggal dunia." Semua yang saya kasih sekalian, saya nak kita sekarang duduk pada kedudukan lelaki ini yang tengok anak tersebut. Apa rasa dalam hati dia semua yang saya kasih tahu? Apa rasa dia? Marah, menyampah, nak pukul. Apa yang ada sekarang? Simpati, betul kan? Apa yang ada pada orang lain dalam komputer tersebut bila tengok anak tersebut yang perempuan? Apa rasa orang lain? Masih marah. Apa membezakan antara lelaki ini dengan orang lain semua yang saya kasih sekalian? Yang membezakan apa? Seorang tahu dan yang lain tidak tahu. Allah sebut dalam Al-Quran, adakah sama antara orang tahu dan orang tak tahu? Wahai tuan-tuan dan puan-puan, tahu itulah yang menjadikan aku berbeza, dan perbezaan itu satu yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan, jadilah orang yang sentiasa ingin tahu dan sayang pada apa saja majlis yang menjadikan kita tahu. Yang menjadikan kita tahu itulah yang menjadikan kita berbeza pada orang lain. Maka kerana itu, ambillah peluang ilmu, Ramadan, Al-Quran, apa saja, kerana dia adalah wadah untuk Allah berikan tahu dalam hati setiap orang daripada kita. Cukup sekadar itu, aku maaf daripada saya, ya, sepanjang bersama tadi, ya, panggil nama lah, suruh berdiri lah, angkat tangan lah, kan, apa lagi, macam-macam kan. Maka saya dengan penuh rendah diri memohon maaf daripada semua yang saya kasihan. Bolehkah maafkan saya? Urusi 1/3 saja memaafkan Zuramli nampaknya, ya. Mungkin 2/3 yang lain tunggu malam ni agak lepas tarawih, barulah Masya Allah, baru nak maafkan. Ala kulli hal, atas segala-galanya, terima kasih kepada pihak penganjur, terima kasih Ustaz, ya, terima kasih Ustazah, terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada anda-anda yang hebat kerana duduk dalam majlis Nabi pada pagi ini, pada tengah hari ini. Majlis Nabi, majlis Allah Subhanahu Wa Taala, agar keluarlah sebagai orang-orang yang Allah sayang dan Nabi banggakan, insya-Allah. Kerana itu yang kontang dan kosong dalam dunia. Ramadan adalah tempat Allah memberikan kasih sayang, dan marilah kita mengambil peluang dan kelebihan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.